Apa juga orang ada kelas ni? Apa? Ish. Okay, boleh dengar? Boleh ke boleh. Okay, jadi malam ni kita akan bincang berkaitan tentang soalan-soalan kertas 2 untuk SPM lah ataupun percubaan SPM. Soalan-soalan ni apa topik yang sempat lah. Kalau tak sempat kita akan sambung kelas akan datang. So yang nampak apa yang cikgu share sekarang? Nampak? Wan Aidil. Wan Aidil nampak? Ya, nampak ya? Okay, nampak Nampak ya? Okey, so untuk layan yang pertama ni adalah berkaitan tentang topik ketaksamaan. Ya, maksudnya kita nak melorikkan ketaksamaan. Sempat tak tadi nak apa print tadi? Tak ya? Okey, tengok tu. Sempat Tak sempat? Tak. Okey, kalau tak sempat tak apa. Tengok je lah Okey, next time mungkin cikgu akan bagi awal sikit sehari sebelum kelas. So bolehlah nak print tu kan, biar tak susah juga ni. Salin balik kan. Ya. Okey. Jadi soalan pertama kita nak lorikkan ni bab apa? Graf fungsi tingkatan 5 kan. Graf fungsi lepas menyelesaikan persamaan dengan kaedah graf. Bab topik akhir tu adalah untuk menyelesaikan melorikkan persamaan yang memuaskan inilah persamaan. Okey, soalan 9 kita tengok soalan 9 dulu. Daripada graf ruangan jawapan lorik atau yang memuaskan ketiga-tiga ketaksamaan. Okey, so biasanya untuk kelas untuk makluman cikgu panggil Aidil boleh Aidil. Dan hantar WhatsApp kepada cikgu kan, dia punya picture lah, gambar tu lah betul. Ashraf kan, betul tak? Betul. Okey, jadi macam mana kita nak menjawab soalan ni kita punya soalan, dia ada berapa ketaksamaan kat sini? Ada 3 ketaksamaan ada 3 ketaksamaan. Okey, yang pertama adalah y lebih kecil x. Ketaksamaan yang kedua y tambah x lebih kecil sama dengan 8. Okey, jadi pertama sekali kita kena ingat untuk melorikkan ketaksamaan ni dia mesti ada 3 juga graf kan. Ada 3 ketaksamaan kan, kita punya ketaksamaan ada 3. Nah, maksudnya apa? Ada 3 graf. 3 ketaksamaan ada 3 graf. Okey, jadi kalau tengok kat sini, kita baru ada graf yang pertama iaitu graf apa? Y tambah X sama dengan 8. Okey, Y tambah X sama dengan 8. Okey, jadi kat sini, kita perhatikan untuk garisan dia, dia adalah garisan penuh. Okey, untuk graf ni, dia punya jenis dia, kalau simbol dia lebih besar sama ataupun lebih kecil sama, dia punya graf adalah garis penuh. Tentu. Manakala kalau simbol dia lebih kecil ataupun lebih besar, simbol dia adalah garis putus-putus. Jadi untuk graf ini y tambah x sama dengan 8 dah garis penuh. Kenapa? Kita tengok dia punya ketaksamaan dia kan. Y lebih kecil samalah 8. Okey, jadi sebelum kita lorikkan ni, kita kena lukis dulu lagi 2 graf.
Untuk ketersamaan yang pertama ni apa? Y sama lebih kecil X ni, macam mana graf dia? Ya. Graf yang ini, dia melalui apa kita kata? Melalui asalan. Kan? Dia mesti mula dengan kosong kosong. Yang pertama. Lepas tu kita ambil satu titik lagi. Contoh kita ambil 66. 66 kat mana sini kan? Okay, 66. Okay. Lepas tu kita gariskan. Okay, kita buat dia punya garis. So garis apa kita nak buat ni? Garis penuh ke garis putus-putus? Garis Untuk Y penuh. sama atau kecil X ni. Garis penuh. Garis penuh kan? Sebab simbol dia macam ni kan? Okay, sambunglah. Buat garis penuh. Di sini. Okay, garis penuh. Ya. So ini adalah Y sama dengan X. Ya, grafnya Y sama dengan X. Okay. Yang kedua, yang kena lukis apa dia? Yang kena lukis adalah Y lebih besar dengan 1. Okey, jadi ni dekat garis Y, pergi dekat paksi Y, nilai 1 kan, lintang betul kat sini. Garis apa yang nak lukis? Penuh ke putus-putus? Putus. Putus ke penuh? Putus-putus. Putus-putus juga. Sebab simbolnya macam ni kan. Simbolnya macam ni, so putus-putus. So kita buat kat sini lah. Okey, maaf, kena guna pembaris. Okey. Tu kita putus-putuskan dia. Okey. So macam tu lah. Setiap satu garisan ni satu markah macam tu. Ya. Okay, kemudian baru kita nak lorikkan dia. Kita pergi satu demi satu. Kita pergi graf yang ini dulu. Y lebih kecil sama X. So lebih kecil lorikan di mana? Di bawah ke di atas? Di bawah. Kan? So di bawah kita tahu sebab apa? Dia punya simbol lebih kecil. Lebih kecil mesti di bawah lah. So untuk graf ini kita buat tanda macam ni. Kita halakan ke bawah dulu. Daripada garisan graf tu, hala ke bawah. Okay, yang pertama. Yang kedua, Y tambah X lebih kecil 8. Yang ini ya. Y tambah X sama dengan 8 ni. Okay, kalau lebih kecil, sama. Maksudnya di mana? Di bawah juga. Kan? Sebab lebih kecil. So, yang ini pun di bawah. Di bawah. Okay, di bawah. Dan akhir sekali, yang ketiga, yang kita lukis juga tadi. Y lebih besar 1. So, atas ke bawah? Lebih besar atas ke bawah? Di atas. Atas ya. Di atas. Okey. So, akhir sekali kita akan jumpa satu kawasan yang mana dia bertemu ketiga nak panah tu kan. Dekat mana? Tengah-tengah ni betul? Betul. Kat sini lah. Tengah-tengah ni. So, yang inilah kita lorikkan kawasan dia. So, biasanya soalan yang ini 3 markah. Ya. Okey. Soalan 10. Okey, soalan 10. Boleh cuba dulu? Boleh. Kalau apa? Kalau belum tak sempat nak print tu, contoh-contoh je lah buat dah atas kertas. Simple je. Tak payahlah salin soalan tu kan. Salin gambar dia betul. Kalau dah sudah, beritahu cikgu. Sudah. Oh, tak nampak soalan ni. Okey. Soalannya 3 ketersamaan ya. Y lebih besar sama negatif 2X tambah 5. Kemudian 2Y lebih besar 3X tolak 4. Ada graf dia betul? Dua-dua ketersamaan tu grafnya ada kan? Yang kena lukis mana? Y sama dengan 7. Y sama dengan 7 kena lukis. Okey, serap dah.
Kalau dah cakap dah. Tak payah hantar WhatsApp. Okey dah. Dah je. Yes. Kita tengok jawapannya. Wan macam mana? Boleh? Sekejap, boleh. Dah ke? Dah ke? Dia dah siap. Go. Syarah. Dah go dah. Okey, okey, check. So, mula-mula kita tengok kan. Untuk ketersamaan Y lebih besar sama negatif 2X. Kan? Kemudian kita ada apa? 2Y tambah 3X lebih besar 3X solar 4. Kemudian kita ada Y lebih kecil sama dengan 7. Betul? Jadi yang kena lukis yang ni lah. Yang 3 ni. Kan? Yang 2 ni ada. Yang kena lukis adalah Y sama dengan 7. Okey, kita pergi ke paksi X. Okey, yang ini walaupun dia tak boleh label, dia punya paksi Y dengan X je. So, kita tahu satu kotak ni satu unit lah kan. Sebab dekat 5 kat sini kan. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tu 7 ke atas sini. Okey, lepas tu kita tengok dia punya tanda ketersamaan dia. Ya. Kita punya garis nak lukis tu penuh ke putus-putus? Penuh. Tengok tanda dia. Lebih kecil sama kan? Maksudnya dia lebih kecil sama ni mesti tanda apa? Garisan putus penuh. Betul? Betul. Tadi saya cakap kan, kalau garis tu simbol ketersamaan dia lebih besar sama kan? Lebih besar sama ataupun lebih kecil sama, yang ni garis penuh. Kan? Kalau simbol dia lebih kecil atau lebih besar je baru simbol Putus. ataupun garis putus. Jadi ini sini 7 ya. Garis putus-putus kita buat. Okey, garis putus-putus. Tak tepat sikit, sengit sikit dia punya tu. Cetakan dia sengit sikit. Okey, itulah ya. Kita putus-putuskan. Okey, kemudian okey. Bila dah siap graf yang ketiga ni baru kita start nak lorikkan satu demi satu. Kita tentukan demi kawasan di atas atau bawah dia. Okey. So Y lebih besar sama negatif 2X tambah 5. Yang mana ni? Ini graf yang ini ya. Nampak ni negatif 2X tambah 5. Betul? Betul. So atas ke bawah, kalau tengok simbol dia, ketersamaan dia lebih besar. Atas ke bawah? Lebih kecil ke? Lebih besar atas ke bawah? Oh, yang tu lebih besar. Atas kan? Lebih besar. Atas. Atas. Ya. Okey, kita buat macam ni lah. Tanda sikit atas dia. Ini dan tanda sikit. Okey. Boleh. Okey, kemudian graf yang kedua, atau ketersamaan yang kedua, 2Y lebih besar 3X. Yang ni. Yang garis putus-putus ni. So lebih besar juga bermaksud daripada atas ke bawah? Atas. Dia putus-putus atas. Lebih besar kan? Okey, atas juga. So di atas. Betul. Okey, dan akhir sekali yang kita lukis tadi, Y lebih kecil 7. Lebih kecil maksudnya di bawah. Okey, kat situ. So kita jumpa lah di kawasan yang memenuhi ketersamaan ni. Okey, sinilah kita kena lorikkan. Sini. Lorik dalam ni ya. So soalan ni 3 markah. Jadi kesimpulannya untuk jawab soalan ni apa dia yang kena buat? Mula-mula kena lukis dulu. Biasanya ada satu graf yang lukis. Biasanya satu lah. Jaranglah dua kan. Berdasarkan soalan-soalan SPM yang lepas-lepas, biasanya satu kena lukis. Dan bila kita nak lukis, kita tengok dia punya ketersamaan dia. Kan? Sebab garis ada yang putus-putus, ada garis penuh. Kalau dia simbol dia macam ni, maksudnya garis penuh. Kalau lebih kecil sahaja atau lebih besar sahaja, dia garis putus-putus. Lepas tu bila kita nak lorik, baru kita tengok dia punya simbol ketersamaan tu sama ada lebih besar ataupun lebih kecil. Kan? Kalau lebih besar, lorikan di atas. Lorikan dia kalau lebih kecil di bawah. Kan? So kalau X macam mana? Tahu garis X yang tegak saja tu kan? Contoh X6 kan, dia garis mencancang tegak tu. Okey, yang ini kalau garis X macam ni, lebih besar dia ke kanan, lebih kecil ke kiri. Begitu juga kalau garis Y tadi kan. Garis Y
Kalau besar atas, kecil bawah. Ya. Okey, so boleh yang ni soalan yang pertama ni, topik yang pertama iaitu graf fungsi melorik ketaksamaan. Boleh Boleh. Okey, kalau ada apa-apa nak tanya, kalau tak faham tanya je ya. Wan, macam tu kelas cikgu ni. Tak apa, ganggu dalam masa cikgu mengajar katakan tak faham kan, nak cakap je. So satu lagi kadang-kadang cikgu tersilap kira kan. Ashraf tahulah kan, kadang cikgu silap kira kan. Habis tahu silap kira. Lagi satu kalau tak apa gambar tiba-tiba tak ada ke kan, tak nampak bagi tahu ya. Okey, kita pergi ke topik yang kedua ataupun soalan kedua. Okey. Muka surat yang kedua lah ya. Soalan kedua ke yang bawah? Okey, ni sama ke nak buat satu soalan? Cukup lah ya, boleh kot ya, tak payah kot kan, senang kan? Senang. Boleh ya, senang sebab kita nak cover semua ni kan, ada banyak soalan lagi ya. Okey, kita pergi kedua. Yang ini adalah set. Ya. Okey, set ni nak ceritanya dia kalau peperiksaan SPM dia selang-seli dengan soalan tadi. Dia kalau soalan set ada, soalan yang tadi tak ada. Kalau soalan tadi ada, set tak ada. Dia macam tempat dia tu ganti-ganti lah. Tahun lepas yang mana kan? Tahun lepas dia keluar set. Mungkin tahun ni graf fungsi dia. Mungkin lah kot kan. Sebab tahun lepas dia set, dia suruh lukis bukan lorik. Lagi dahsyat. Dia bagi set dia suruh lukis dia punya gambar Javan. Nanti ada soalan nanti. Okey, tengok yang pertama ni. So, macam mana Ashraf untuk soalan ni, boleh buat ke atau ada masalah lagi? Ada masalah. Wan macam mana? Ada masalah sikit ya? Okey, cikgu tunjuk dulu contoh soalan 5, nombor 5. Nombor 5 cikgu tunjuk. Nombor 6 tu mungkin Ashraf dengan Wan boleh buat sendiri ya. Okey, nombor 5. Okey, biasanya untuk melorikkan gambar Javan ni, yang kita akan guna teknik apa? Yang kita labelkan kawasan-kawasan ni, kita nomborkan kawasan-kawasan ni, ingat tak? Ada cikgu ajar tak kat sekolah? Ada. Kan? Yang tu senang faham kan? Kalau kita nak terus lorik nanti kita tak jumpa nanti kawasan sepunya dia kan. Senang kita labelkan. Okey, ini pun ini sama. Cikgu akan gunakan teknik labelkan dia. Okey, so kawasan ni 1, ni kawasan 2, kawasan 3, 4 dan kawasan 5. Okey, untuk soalan 1 senang aja. K pelengkap ya. Ni K pelengkap ni nampak ada simbol macam koma kat atas ni kan. Pelengkap tu apa maksud dia? K pelengkap ni? Dia selain daripada K. Selain daripada K kan. Jadi kalau kita tengok pada gambar Javan kita, K ni bentuk segi 4 tepat. Jadi kalau lorikan selain daripada K, selain daripada kotak ni lah. 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5. Ni je kita lorikkan sini. 3, 4, 5. Okey. Ini senang kan? Okey, tengok soalan B. Pun sama juga kan? Kita labelkan dulu. 1, 2, 3, 4, 5. So kalau ada dalam kurungan, kita akan buat dalam kurungan dulu lah. Kan yang ni? Apa ni? Apa dia punya operasi ni? K bersilang dengan P. Bersilang ni apa maksud dia? Ni bersilang ni kan? Yang sama kan? Faham macam tu lah yang sama. Jadi kalau kita senaraikan, K ni apa? Kalau kita senaraikan dulu kan, K apa dia? Dalam K kita ada 1 dengan 2, betul? Betul. Dalam P kita ada apa dalam P? Tengok P adalah 2, 3, yang bujur. Bujur ni 2, 3, 4. Jadi apa yang sama? Apa yang sama antara dua ni? 2. Okey, yang sama adalah 2. Kemudian yang ni pula, baru kita buat kesatuan dengan M. Union. Union kesatuan union. Maksudnya union ni apa? Kita gabungkan, betul? Betul. Kita gabungkan dengan M. Apa ada dalam M? 4, 5 kan? 5. Jadi bila kita gabungkan, apa last kali jawapan dia? 2, 4, 5. 2, 4, 5. 2, 4, 5. So kita lorik situ je. Kan? Alright. 2 dengan 4 dan 5. Jangan, kawasan lain jangan kacau. Okey, boleh Okey. Yang ini cikgu nak buat boleh tak? Buat hantar gambar boleh tak? Boleh. Yang mana ya? Buat B lah. A senang sangat. Okey, buat ni B ni. Lorik. Ambil gambar, hantar kat cikgu WhatsApp. Dalam grup pun tak apa. Nak hantar dalam grup pun tak apa. Dalam grup boleh tengok lah masing-masing jawapan kan.
Okey, buat sekarang. Okey, senang? Boleh? Dah ya. Hmm. Okey, boleh WhatsApp ke cikgu. Ataupun nak WhatsApp dalam grup pun tak apa. Okey, Ashraf dah hantar. Okey, mari kita check sekarang. Kan? Ada yang buat kawasan 45, ada yang buat 25, 23, 45. Okay, mana yang betulnya? Okey. Okey, mari kita check. Dua-dua beza ni. Ni suspend ni. Oh, seronok lah ni ada dua orang kan. Okey. So, dia punya kawasan kita labelkan dulu. Kawasan 1, kawasan 2, kawasan 3, kawasan 4, kawasan 5. Ada 5 kawasan. Okey. Dan kita tengok yang ni biasanya kalau ikut cikgu akan senarai dulu kan. Kalau ini ada A pelengkap, senaraikan A pelengkap dulu. A pelengkap selain daripada A. Maksudnya apa dia? 3, 4, 5 lah kan. 3, 4, 5 selain daripada A Kemudian kita ada C. Okey, C kita apa dia? C kita 4, 5 C kita 4, 5. Jadi kesatuan union, maksudnya kita gabungkan dua-dua ni. So apa jawapan dia? Bila kita gabungkan kita akan dapat 3, 4, 5. Okey, ini yang gabungan. Tak habis lagi. Kemudian kita nak buat persilangan dengan B pelengkap. Okey, bersilangan dengan B pelengkap. Okey, dalam B pelengkap apa dia punya unsur dia selain daripada B? Maksudnya selain daripada kotak ni lah kan? Selain daripada kotak adalah 1 dengan 5. 1 dengan 5. Jadi, silangan adalah yang sama. So, yang sama apa dia? 5. Jadi, yang betulnya jawapan dia 5 sahaja. Siapa yang betul? Kan tadi? 5 sahaja. Tak ada betul.
Dua-dua tak betul kan. Dua-dua tak betul lah. Kat mana silap tadi? Ada yang lorik 45 kan. Asraf lorik 45 kan. Asraf lorik 45. Sila soalan. Oh, ada pelengkap C tu. Tu lawan silap kan. Tak besar kot. Tapi macam ada pelengkap ya. Nampak C ni kan. Ya, cikgu besarkan. Cikgu besarkan. Tak ada. Dia cantum ni. Tak apalah. Dimaafkan lah kan. Tak apa jelas kan. Okey, cuba satu lagi lah. Satu soalan lagi kan. Tak apa hati cikgu ni. Okey, kita cuba satu soalan lagi. Okey, kita ambil mana ya? Ada lagi tak? Okey. Surat berikutnya. Yang ini. Cuba. Yang ni soalan lukis. Macam tahun lepas punya SPM. Takutlah tahun ni pun dia buat juga kan. Okey, cuba lukis. Ni lukis. Kotak je. Dia bagi kotak je. Soalan ni tak ada soalan A, B. Kan? Satu soalan ni terus 3 markah. Macam tu. Okey, cuba. Itu adalah gandaan 3. B tu nombor perdana. Okey, lukis gambar jawapan dia. Dan ada set semesta. Kena ingat ya, bila kita lukis, dia kena pertimbangkan ketiga-tiga ni lah. Maksudnya, kita... Wajahmu kerapku mimpi. Ada storm spider pula bawah. Okay, dia ada 3 kan. Maksudnya mesti ada set semesta ni. Mesti ada A, mesti ada B. Okay, macam tu. Susah sikit kan ni Senang je sebenarnya kan. So mula-mula kita senaraikan dulu A tu apa dia kan. A tu adalah gandaan 3. Tapi gandaan 3 kita tahulah dia mula dengan nombor 3. Lepas tu 6 dan seterusnya kan. Sampai 9 kan. Sebab dia 1 sampai 9 okey. Tengok. Dia Wan hantar. Okey, Wan hantar. Sini. Okey. Okey. Rasa macam betul ni. Tak apa, kita tunggu sekejap. Kita tunggu Ashraf pula. Ashraf, boleh? Ya. Okey. Cumanya apa sikit Wan cikgu nak komen. Sebab mana dia punya kotak Wan? Kotak dia mesti ada. Kena ada. Sebab kotak tu adalah mewakili set semesta. Kan? Maksudnya mana yang tak ada dalam A, tak ada dalam B tu, dia dalam kotak tu. Okey, tak apalah. Okey, sebab dah terlukis kan. Sama je, Ashraf pun tak ada kotak. Okey, so macam ni kan. Sebab dah ada kotak, maksudnya kotak ni adalah dia punya set semesta ni. Ni kan cacing tu kan. Nak buatnya pun payah kan, cacing tu. Okey, so kita tengok gandaan bagi 3. A ni. 3, 6, 9. 3 je lah sebab dia punya semesta 1 sampai 9. Kemudian nombor perdana. Nombor perdana guna dengan nombor 2. Kan, 2, 3, 5, 7. Okey, itu je. 2, 3, 5, 7. Okey. So, kita nak tengok kita punya bulatan ni. Kalau biasa kita guna bulatan lah kan.
Boleh tak kita gabungkan, kita tengok ada tak nombor yang sama, ada kan? Antara A dengan B nombor 3. 3 ada kan? Jadi kalau dah ada 3 yang sama, kita boleh cantumkan 2 bulatan tu. Jadi kalau tak ada, tak boleh cantum. Ya, pastikan tengok kena ada dulu. Ada baru cantum ya. Okey, cincai lah. Ini A, sini B. Kita nak isi mana dulu? Kita isi yang cantum dulu. Tengah-tengah dulu. So, biasanya kita letak sinilah, tak titik. 3. Apa beza ada titik dengan tak ada titik? Cikgu tengok sini tak ada titik kan? Ada beza tak? Beza titik eh? Beza titik. Okey, biasanya kalau dia apa tak letak titik, yang ni menunjukkan dia bilangan unsur, bukan unsur. Oh. Tapi tak apalah, tak adalah tolak markah kan. Tapi yang betul-betulnya kena ada titik sebab kita nak tunjukkan dia unsur kan, bukan bilangan dia. Dia unsur. So 3 tu adalah unsur. Okey, so persilangan dia 3. Kemudian bila A, yang kita tengok A, 3 dah masuk tengah-tengah tu. So yang tinggal adalah 6 dengan 9. Okay, 6 dengan 9. Okey, kemudian B apa yang tinggal? Okey, B 3 dah masuk. So tinggallah 2, 5, 7. Okey. Kan, dua-dua hantar macam ni tadi. Kan, memang tak ada bulat ya. Betul, macam ni lah gambarnya. Tapi tak betul sangat. Cikgu rasa mungkin dapat 2 markah lah. Ataupun 1 markah je daripada 3 kan. Sebab apa? Kalau kita tengok kita punya semester kita 1 sampai 9 betul? Betul. Maksudnya 1 tak ada dekat A dengan B kan. 1 kat luar lah. 1 apa lagi nombor tak ada? 4. Wajahmu kerap ku mimpi, wajahmu sering ku puja, buatku terasa sepi. Okey. Jadi 1. Apa lagi yang tak ada? 4. Okey, 4 pun kat luar juga dalam kotak lagi. 5 ada 6. 7. Tak ada ke dah? 8 ada kan? Itulah lebih lengkap dia. Sebab apa? Sebab kita ada semester kan. Kita ada semester. Sebab tu kena hati-hati. Yang tu. Tapi ada markah lah tu kan. Ada markah 1 kot. Dapat. Dapatlah 1. Okey lah tu boleh kosong kan. Kita tengok ada soalan lagi tak? Okey. So bolehlah ya. Itu untuk bab apa? Topik set kan. Okay, tadi graf fungsi, lepas tu set. Okay, kita masuk soalan yang ketiga. Ini problem ni. Itulah. Kalau tak apa-apa, kita akan tunjukkan. Kalau perlu kita akan ulang balik. Okey, yang ini adalah bab garis lurus. Kan, garis lurus. Dan markahnya banyak juga. Biasanya markahnya 5 lah. 5 ataupun 6. Kan, kalau pecahan dia A, B, 5 je lah. 2 dengan 3 markah. Tapi kalau pecahan dia A, B, C, biasanya dia ada 6 markah. Okey, jadi untuk soalan garis lurus ni, yang penting sekali kita kena tahu mencari kecerunan. Tahu kecerunan apa dia? Kalau dalam dia punya persamaan kan? Sama C. Itu dia punya persamaan garis lurus kan? Y sama dengan MX tambah C. Kecerunan dia mana? Ni, M ni. Ini yang kita kena tahu. Kecerunan. Kan? Ni kecerunan dia M. C tu apa? Pintasan Y. Pintasan Y. Okey. Bila nak cari M pula, ada beberapa formula. Yang pertama sekali apa dia? Y2 tolak Y1 kan? Bahagi X2 tolak X1. Itu pertama. Yang kedua, okey, apa dia? Negatif pintasan Y. Negatif pintasan Y bahagi pintasan X. Yang ketiga. M yang ketiga adalah kita guna apa dia? M1 sama dengan M2. Yang ni bila kes segi apa? Garis yang selari. Kecerunannya adalah sama. Dan kalau kita perasan kan, kalau apa? Ashraf atau Wan ada buku, ada dah beli buku soalan SPM yang lepas-lepas? Ada ke? Ada. Kalau perasan kan, ni contoh kan yang cikgu tunjukkan ni kan, soalan yang 7 kan. Kebanyakannya soalannya, bukan kebanyakan lah, cikgu boleh kata semua soalan dia melibatkan garis selari. Faham tak? Tak ada lagi soalan yang setahun SPM yang tak ada garis selari. Semua libat selari kan.
Kan. Jadi kat sini mestilah pakai yang ketiga ni, kan? M1 sama dengan M2. Dia punya kecerunan tu sama, kan? Okey, yang tu kena tahu yang pertama sekali. Yang kedua, kena tahulah nak cari dia punya persamaan garis lurus, nak ganti dia macam mana, kan? Okey. Okey, persamaan garis lurus kena tahu dia punya persamaan dia ni lah, kan? Y sama dengan MX tambah C. Okey, ini garis yang ada condong apa? Ada kecerunan, kan? Dia macam ni. Kan? Tapi kalau garis yang straight ni macam mana? Contohlah garis tu selari dengan paksi X. Ni Y, paksi Y. Nampak ya apa cikgu tulis ni? Nampak Okey. Kalau selari tu macam ni. Okey, katakan garis tu selari dengan paksi X. Okey, paksi X ni dia macam ni garis tu. Kan selari kan? Okey, yang ini persamaan dia bukan YMX sama C. Yang ni lain. Contoh kat sini kalau dia tulis kat sini nilai dia 6, kan? Ataupun dia bagi koordinat titik ni berapa ya? Cincai lah. Katakan 5, 6, kan? 5, 6, kan? Jadi kita tahu kat sini nilai Y dia 6, betul? Betul. Persamaan garis ni senang aja. Y sama dengan 6. Itu garis yang selari dengan paksi X. Kalau selari dengan paksi Y pula, contoh macam ni. Macam ni, kan? Straight je, kan? Yang ni, kalau katakan di sini 3 nilai dia. Sini 3. Persamaan dia apa dia? X sama dengan 3. So hati-hatilah dengan dua garis ni. Ada soalan nombor 7, nampak? Nombor 7 kan? Okay. So kita start dulu buat soalan 6. Okay. Tengok dulu, macam mana cara nak buat dia. Cari persamaan garis lurus GHK. Rasa-rasa apa? Wan boleh buat. Persamaan GHK. Okay, Ashraf macam mana? Boleh, Ashraf? Sukar? Try. Okay, cikgu bagi clue dia. Cikgu bagi clue dia. Okay, untuk persamaan GHK, mula-mula cari dia punya kecerunan dulu. Tengok GHK ni. Cikgu besarkan sikit ya. Tengok GHK. Okay. Okay, tengok ya GHK ni. Agak-agak dia ni kecerunan nak ambil yang mana agak-agaknya? Boleh tak kita guna Y2 tolak Y1 tu? Tak boleh kan? Boleh. Sebab dia ada satu titik je, betul? Betul. So tak boleh guna. Okey, boleh tak kita guna formula yang kedua tu? Pintasan Y, pintasan X tu? Tak boleh juga, betul? Tak ada nilai kan? Pintasan Y dengan pintasan X tak ada nilai. Okey, jawapannya kita ambil yang ketiga. Maksudnya apa? Kita cari kecerunan kawan dia tu yang selari tu, iaitu garis EF. Jadi nak cari kecerunan EF macam mana? Yang ni boleh guna formula. Sebab apa? Dekat ini asalan betul? Yang ni kosong-kosong apa dia punya koordinat dia. Okey, cuba cari dia punya kecerunan EF, iaitu sama dengan kecerunan GHK. Cari Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Cuba buat Ashraf, cari kecerunan dia. Okey, kali ni sebut je lah kat cikgu ya. Dah dapat persamaan tu, sebut je kat cikgu. Apa dia persamaan dia? Negatif 43. Dia punya kecerunan dia? Negatif 4. Ya ke? Tengok sini ya. Okey, kat sini. Sini adalah, biasa kita ambil ini X1 lah. Ini X1. Sini Y1. Kan, bawah ni adalah X2. Bawah Y2. Terbalik pun boleh juga sebenarnya. Sama je kalau kira betul. Kan? Tapi kalau kita ambil atas tu X1 pun boleh. Okey. Y tolak Y kan. Maksudnya 4 tolak kosong. Kan? 4 tolak kosong. Kemudian X tolak X. Negatif 3 tolak kosong. So betul lah. Kecerunan dia negatif 4/3. Sebab bawah ni negatif kan? Okey. Satu markah tu. Cikgu nak beritahu itu satu markah. Dapat kecerunan tu satu markah. Okey, langkah kedua nak buat apa? Kita nak gantikan titik kan? Sebab yang kita nak cari adalah GHK, betul? Dan titik yang kita ada dekat GHK ni titik ni. Negatif 6 dengan 12, kan? Jadi cikgu nak
gantikan titik ni dalam persamaan kita dan masukkan nilai M dia. M negatif 4/3. Boleh? Cuba gantikan dalam persamaan. Okey, dapat persamaan dia? Sebut je persamaan dia apa. Y sama dengan berapa X, berapa tambah berapa tolak ke. Okey, no masalah. Nak gantikan tu. Okey, tengok ya. Tak boleh lama-lama ni. Sekarang tak cukup masa sekarang kan. Okey. So macam cikgu cakap tadi, kita nak gantikan nilai titik ni, negatif 6, 12 ke dalam persamaan. Sebab dia nak persamaan kan. Cari persamaan. Yang tu kita nak. Okey. Jadi kita gantikan dalam ni lah. Y kita berapa ni? Ini X. Ni Y kita. So Y kita 12 lah, betul? So 12. Okey. Y kita 12. M kita berapa? Ni M kita ni. Ni M. Negatif 4/3. Negatif 4/3. Kita punya X kan, Y MX tambah C kan. Ni kita punya X adalah negatif 6. Tambah C. Sekarang kita nak cari C ni. So kita permudahkan dulu lah kan. Sini 3 kita potong, ni 1, ni dapat 2. Lepas tu nak bagi 12 berapa point? Kan yang mana? 4 jangan point, biar dalam pecahan dia. 4 bagi jawapan ni biar dalam pecahan. negatif 3 tu darab dengan negatif 6 tu dapat 8 kan? 4 kan? Okey, tengok sini. Tak ada bagi dah. 8? Tak ada. Bukan 8. Kita permudahkan je. Tak payah darab ni. Jangan darab 4, darab negatif 2, 8 bagi 3. Nanti jadi perpuluhan pula kan. Ni. Bukan. Kita permudahkan 3 bawah ni dengan 6. 3 bagi 3 1, betul? 6 bagi 3 2 kan? Bila kita dah permudahkan bawah ni baru darab ni. Bila darab negatif 4, darab negatif 2 kan? Negatif darab negatif positif, betul? Negatif darab negatif positif kan? Jadi positif 8 lah. Senang cara kerja kan? Kalau kita buat tu pecahan lagi pening, nanti nak bahagi pula, perpuluhan pula keluar kan? Susah. So buat macam ni. So C 4. Sebenarnya boleh guna kalkulator ni kalau nak guna kalkulator pun. Tapi tak sempat, nanti saya tunjukkan macam mana kalau guna kalkulator, kalau confuse. Kan? Sebenarnya tekan apa? Ada kalkulator tak? Ada. C tu 4 tu. Okey, kalau cikgu tunjuk. Okey, cikgu tunjukkan cara nak cari C Boleh? Nak? Okey, macam ni. Okey, mula tekan 12. Tekan 12. Okey, tekan 12. Okey, sama dengan tu kan? Tahu tekan dengan sama dengan apa? Alpha soft. Kan? Dekat kalkulator kita ada alpha kan? Alpha soft. Sama dengan, betul? Betul.
Lepas tu masukkan negatif 4/3. Negatif 4/3. 4 yang pecahan tu lah kan, per tu kan. Negatif 4/3. Lepas tu kurungan. Okay, kurungan. Masukkan negatif 6 dalam kurungan tu. Negatif 6, tutup kurungan. Kemudian tambah. Okey, C kita guna X. Tahu X macam mana? Tekan alpha. Tahu. X. Tekan penutup kurungan. Nampak jadi tambah X kan? Okey, lepas tu cara selesai dia, tekan shift. Tekan soft. Bila keluar X, lepas tu tekan 7. Tekan shift, tekan soft, lepas tu tekan nombor 7. 7. Ya. Tekan 7, dah. Lepas tu tekan sama dengan. Tekan sama dengan, lepas tu shift, tekan soft balik. 4. Nampak X 4? Dapat ya? Dapat. Dapat 4. Dapat. Dapat. Tapi kan nak tahu dapat kan? Dapat kan? Lagi senang. 7 ya. Nak tahu 7 tu. Itu formula dia. Cikgu pun tak tahu. Tak tahu. Kan ramai orang tanya kenapa kena tekan 7 kan? Tapi itulah formula cara nak dapatkan dia. Sekali Tak ke tahu cikgu kenapa, kan? cakap nak salin. Kalau tukar nombor lain. Okey, tekan shift kan. Bila kita dah masukkan dia punya persamaan dia kan. Maksudnya tekan shift. Lepas tu tekan soft. Lepas tu tekan nombor 7. Ini muskil ni. Kenapa 7 kan? Tak tahulah, cikgu belajar nombor 7 kan. Formula yang orang tu bagi tu nombor 7. Lepas tu tekan sama dengan. Tekan sama dengan kan. Lepas tu tekan shift balik, tekan soft. Shift, tu tekan soft. Itu urutan dia. Shift, soft, nombor 7 sama dengan shift, soft. Dapatlah 4. Untuk pindasan lah. Itu kalau susah lah kan, kalau susah nak cari kan. Okey, jadi tak habis lagi ni. Ni pun dapat dia punya pintasan Y kan. Jadi kita tulislah persamaan dia. So persamaan dia apa? Y sama dengan berapa kecerunan kita tadi? Kecerunan kita tadi negatif 4/3 kan? M kita. Masukkanlah nilai masukkanlah nilai M kita. X biar X. X. Lepas tu tambah 4 sebab positif kan? Inilah jawapan ni. So soalan macam ni berapa lah? Ni 1. Lagi kecerunan ni 1 kan? Yang ini 2. Yang ni 1 lagi. Nampak? Dia ganti betul kan? Nilai Y dia, nilai kecerunan betul, nilai X pun betul, ganti kan? Ini markah dia. So bila kat sini, lepas tu terus guna kalkulator. Ni tak ada markah kat sini. Yang 12 sama dengan 8 tambah sini tak ada markah kan? Yang C ni, sini kita punya nilai kecerunan pintasan Y lah kan? Lepas tu markah dia kat sini. Last sekali. Kat persamaan. 3 markah. Jadi boleh guna kalkulator kan kalau rasa takut-takut C tu tak boleh jumpa kan. Guna kalkulator je. Boleh? Okey, soalan B. B tu apa? Nyatakan pintasan X bagi garis lurus tu. Garis lurus. Okey, dia nak garis lurus apa? Garis lurus MH. Dia nak MH. Dia bukan nak garis lurus GHK tadi. Dia nak MH. Tapi kalau kita perasan kat sini, GHK dengan MH dia berkongsi pintasan apa? Pintasan X, betul tak? Nampak? Jadi bila berkongsi maksudnya kalau kita cari pintasan X bagi garis GHK samalah dengan pintasan X garis MH, betul tak? So macam mana nak cari pintasan X bagi garis GHK? Ni cara dia. Soalan B. Iaitu kita apa? Kita dah ada persamaan tadi kan? Ni persamaan GHK kita. Kita letak kosong dekat Y tu. Kosong sama dengan negatif 4/3 apa tadi? X tambah 4. Okey, nak guna kalkulator tak? Mari kita guna kalkulator kan? Try guna kalkulator. Jom. Okey, jom kita try guna kalkulator Okey, mula-mula apa? Tekan kosong. Kosong. Lepas tu
Alpha soft sama dengan kan? Ah, Alpha soft sama dengan. okey. Lepas tu masukkan negatif 4/3. 4/3. X. 3. Okey. Lepas tu buat kurungan dulu. Kurungan dulu. Sebelum Ah. X buat kurungan dulu. Sebab dia nak darab kan? Darab. X masukkan apa? Alpha penutup kurungan. Okey. Tutup kurungan. Lepas tu tambah 4. Tambah 4. Okey. Jangan tekan sama dengan. Tekan sama dengan error kan? Okey, ikut yang tadi tu. Shift, soft, nombor 7 Ah, sama dengan nombor 7 shift, soft. Panjang sikit tu. sama dengan Okay, shift, shift soft, nombor 7 sama dengan shift, soft. 3. Nampak? 3 kan? Dapat dah jawapan dia. Dapat dah. Senang tak? Senang. Ni boleh guna. Senang kan? Untuk soalan ni 2 markah. Ya, ini 1. Ini 1. So 5 lah markah. Ha. 3 betul dapat. Dapat. Di kalkulator tu dia macam blur-blur kejap kan. Dia tengah fikir tu. Tengah kira kejap. So itulah dia kan. Okey. Boleh kita cuba satu soalan lagi sebelum kita pergi topik yang berikutnya. Okey. Kali ni buat lagi ya. Okey, soalan 7. Okey, so persamaan garis lurus KM, 4 km. Ni garis ni dah berlukis lari dengan faksi X, betul tak? Jadi tulis kat sini. MN dilukis garis lurus LN adalah selari dengan faksi X. LN. Betul lah. Samalah kan. Dia kata kat sini adalah 2 garis lurus yang selari KL dengan MN. Dilukis pada garis lurus LN adalah selari dengan faksi X. Okey. Dia nak cari persamaan garis lurus KM. Ni KM betul? Apa persamaan dia? Siapa tahu? X tambah 2 sama 2. Dia ni yang cikgu bincang tadi kan? Cikgu bincang tadi kan? Dia tak ada kecerunan betul? Ni nilai Y ke nilai X persamaan dia ni? X. Nilai Y ni kan garis bintang tu. Dia kalau garis yang menegak, mencancang itu garis X kan? Yang sini, jangan confuse. Kan confuse kan susah pula. Ya. Ni kan. Okey. Yang ini X, spasi X. Ini Y. Ini Y. Ini X kan. Kalau garis tu macam ni, ini selari dengan faksi apa? Selari dengan faksi X, betul tak? Kalau selari dengan faksi X, maksudnya dia nak nilai Y je lah. Berapa nilai Y kat sini? Itu persamaan dia. So tengok garis KM ni. Berapa nilai Y dia? 6. 7 kan? 7 kan nilai M dia. Nilai koordinat bagi Y garis KM tu 7, betul? Ni nilai X dia ni. Ni X kan? Ni X, ini nilai Y. Kan? Jadi sebab nilai Y dia 7, so persamaan ni senang je. Y sama dengan 7. Tu dia satu markah soalan tu. Okey, cuba jawab soalan B. B.
persamaan garis lurus MN. Kan? Dia nak persamaan garis lurus MN. Okey, so apa masalah soalan ni? Kita tahu garis MN selari dengan KL kan? So kena ingatlah, bila kita nak persamaan garis lurus, apa kena cari dulu? Kecerunan dia kan? Kecerunan. Kalau nak guna formula, Cari kecerunan. Cari kecerunan garis yang selari dengan MN tu. Garis apa? KL. Betul tak? Betul. Garis KL tu ada tak ada Ada. kecerunan kat situ? Ya. Dia bagi persamaan tu tak? Ni persamaan dia. Betul. Sebenarnya dari persamaan ni kita boleh dapatkan dia punya kecerunan dia. Tapi kena ubah suai dululah. Tahu ubah suai? Dia mesti dalam bentuk macam ni. Y sama dengan MX tambah C. Barulah kita boleh dapatkan dia punya nilai M dia. Tapi yang dia bagi ni belum lagi dalam bentuk YMX tambah C kan? Boleh tak tukarkan ni dulu ke dalam bentuk umum dia? Cuba tukar. Macam mana? Boleh tukar? 6X. Tukar kat sini atas 6X tu 7. Apa nak pindah dulu? X dulu. Pindah ke sana. Jadi 2Y positif kan? Pindah jadi 7. negatif lah. Negatif 7. Negatif nak X. 7 tu positif, dia tak gerak kan? 7 jangan tukar pula. 7 tu tetap positif sebab dia tak gerak mana-mana. 1. Yang bergerak Negatif 2. Lepas tu Y saja. Y sama 7 dengan bahagi 2. 2 bagi 2. 6. 6 bagi 2 apa? 6 bahagi 2. 3. 3. So 3X tu ni. 3. Jadi apa kecerunan dia sekarang ni? 7 per 2. Salah. Dia kecerunan tu, kena ingat, dia nombor di depan X. Bukan kita ambil yang ini. Kita nak ambil nombor di depan X. 3. Apa nombor di depan X? Negatif 3 ni. Negatif 3. So soalan ni yang susahnya pun nak tukar tu kan. Yang ni tak boleh guna kalkulator ya. Ini kena buat sendiri. Kalkulator tak payah tolong. Boleh? Boleh. So dah dapat dia punya M negatif 3, apa nak buat? Gantikan. Betul tak? Macam tadi kita ganti kan? Ganti dengan ni. Ini nilai apa? Ini nilai X dia. Ini nilai Y dia. Ini nilai M. Cuba gantikan. Lepas tu nak guna kalkulator pun boleh. Ganti tu kena tunjukkan. Sebab ada markah kat situ kan? Kena tunjukkan yang ganti tu. Lepas tu boleh guna kalkulator. Cuba tunjukkan yang ganti tu. Kan? Okay, maksudnya 7. Cikgu nak dia punya jawapan akhir je. Berapa dia punya persamaan dia. Kira tu. 7 per 3 ke? Apa dia? Dia punya nilai C dia. Okay, 7 per 3. Ya, betul. Jadi persamaan dia macam mana? Y sama dengan? Y sama dengan 3 per 7 darab 7 per 2. Apa ni? Darab 3. Mana dia darab? Ya ke macam tu? Awan. Y macam mana Y? Okay, tengok sini. Dia gantikan tu pun apa satu markah tu kan. Cikgu cakap tadi kan. Ganti tu pun satu markah dah kan. Okay. Ganti mesti betul lah. So 7. Ni Y dia kan. Betul. Sama dengan M kita tadi negatif 3 ya. Negatif 3. X kita berapa? 3.
sama dengan apa? Negatif Kita 3. Kan? 3 Tambah darab C. 3 tambah C tu biarlah C. C. Ha. Kan? Tambah C. Tu je ganti. Dah dapat satu markah kat sini dah. Oh. Kan tadi cikgu kan kata markah yang seterusnya tu dekat ganti kan. Satu markah situ dah. Sini satu markah. Kita cari nilai M ni satu markah tadi. Yang susah tu kan. So yang kedua kat situ. Lepas tu nak guna kalkulator pun gunalah kan. Kalau guna kalkulator kalau tak guna boleh kira je. Ni senang je kan. Ni 7. Ni negatif 3 dan negatif 3. 9. Tambah C. C kita macam mana? Yang ni kita pindah kan. Negatif 9 dia pindah ke sebelah sana dia akan positif. Maksudnya 7 tambah 9 berapa? 16. So malu-malu. Guna je itu kan. Walaupun dah lambat dengan shift soft tadi kan. Tapi dapat jawapan betul kan. Lepas tu barulah kita tulis dia punya persamaan dia Y sama dengan berapa M kita tadi? Negatif 3 kan? Negatif 3 X biar X lah. Dia punya C kita positif 16. Tu jawapan dia. Nilai bagi H. Dia tahu keturunan garis ni berapa? Keturunan garis ni adalah negatif 3 betul? Sebab keturunan dia yang kita cari tadi lah. Kan? Ni keturunan dia. Jadi nak cari H ni berapa? Kita guna formula apa dia? M sama dengan Y2 tolak Y1 X2 tolak X1. Yang ni kita gunakan. So M kita berapa? Negatif 3. Negatif 3 masuk negatif 3. Okay. Y kita ambil atas ni. Y2 ambil atas ni. So 7. 7 tolak berapa? Y bawah berapa? Kosong. Kan? Y di bawah ni kosong. Okay. X pula. X kita atas 3. Kosong. Bawah dia? Kosong. H lah. Kan? Ni nilai X ni. H bukan kosong. H. Itu yang kita nak cari kan? Okay, kita buat darab silang kan. So darab silang yang bawah ni kita akan darab dengan 3 ya. So 3 darab 3 negatif 9. Ya, 3 darab 3 negatif 9. So negatif H darab 3 tambah 3H. 7 tolak kosong? 7 lah. So 7. Lepas tu 3H sama dengan 3H sama dengan negatif 9 bila pindah jadi apa belah sana? Tambah positif. Positif lah kan? 7 tambah 9. 7 tambah 9, 16. Bagi kan? 3. So 3H sama dengan 16. So H sama dengan 16 bahagi 3. Biar je 16 bahagi 3. Tak payah jawapan dia dalam pecahan. Dalam apa? Dalam perpuluhan. Dan biar je H nilai dia 16 per 3. Biar je. So itulah jawapan dia. Kan? Okay, suka KF bab ni ya. Suka sedikit ke suka banyak? Okay. Tak apa. Kita move on. Tak boleh kita tunggu lama-lama. Kita move on. Kita tengok soalan seterusnya. Okay. Nak cuba dulu satu soalan ke? Boleh ke cuba kan? Ini soalan ni dah buat dah tadi kan? Ni dah buat dah. Okay, kita pergi soalan ni. Ni tahu buat apa ni? Buat form 4. Form 4 buat 7. Kan? Penakulan matematik. Ingat tu buat 7. Cikgu tak ingat buat apa. Cikgu ingat nama je. Penakulan matematik. Ni senang kan? Tak sangat boleh lah. Okay. Nombor 1. Nyatakan sama ada ayat berikut penyataan atau bukan penyataan. So macam mana nak bezakan penyataan dengan bukan penyataan ni? Dia penyataan ni kita boleh bagi tahu dia benar ataupun palsu. Kan? Itu beza dia. Dia berbentuk fakta lah. Kan? Berbentuk fakta. Kita boleh bagi tahu dia benar atau dia palsu. Kalau tak boleh bagi tahu, maksudnya bukanlah penyataan. Itu je cara dia. Jadi A ni apa? Penyataan ke bukan? Bukan. Bukan penyataan. Kenapa? Kan cikgu kata tadi,
beritahu benar atau palsu? Oh, palsu lah. Ni Kau pernyataan. palsu. Bila kita boleh bagi tahu dia palsu, pernyataan tu. Faham tak? Oh. Sebab soalan dia bukan dia nak tanya benar atau palsu. Kibat Dia nak pernyataan ke bukan, kan? Jadi ini adalah pernyataan yang palsu, betul tak? Betul. Jadi jawapan dia pernyataan lah. Kan tulis macam ni. Jawapan dia mesti tulis pernyataan. Tapi kalau bukan pernyataan jangan tulis ya je. Ya. Kalau bukan pernyataan. Contoh bukan pernyataan dia. 5 itu adalah. Tu je. Tengok tergantung kan? Tergantung. Cikgu tak boleh tahu bagi tahu. Wah, ini benar ke palsu kita tahu kan? Tergantung kan? 5 itu adalah. Itu bukan pernyataan tu. Tapi ini pernyataan sebab dia fakta kan? Kita boleh beritahu dia palsu atau benar kan? Sama juga macam ni. Contoh kalau ayat matematik kalau cikgu tulis y lebih besar daripada 7. Ini pernyataan ke bukan pernyataan? Pernyataan. Ya ke pernyataan? Ya ke bukan? Okey, boleh beritahu tak? Dia benar ke palsu? Tak boleh. Bukan pernyataan. Tak boleh kan? Kalau tak boleh, bukan pernyataan. Lupa. Bukan. Sebab kita tak tahu y berapa kan? Y tak tahu berapa, betul? Ini bukan pernyataan. So senang je. Nak bezakan dia bukan atau pernyataan. Kalau kita tak boleh bagi tahu dia benar atau palsu, bukan. Itu cara dia kan. Tapi kalau cikgu tulis yang macam ni, tak ada X 4 lebih kecil daripada 6. Ini pernyataan kan? Sebab dia benar, betul? Betul. Itu je beza dia. B. Tulis implikasi bagi antijadian dan akibat berikut. Macam nak tulis dia? 2 garis ada lagi. Implikasi ni apa dia bentuk dia? Jika dan jika. Jika P. Jika 2 garis ada dari. Dia dekat sini. Ni, B dulu. Buat B dulu. Salah. Tulis implikasi bagi antijadian. Ni senang je. Kan? Ni dia punya antijadian kan? Ini dia punya akibat, betul? Jadi kita tambah perkataan jika maka je kat sini. Tulis macam mana? Jika K tolak 4 K tolak 4 sama dengan negatif 10. Maka K sama dengan negatif 6. K sama dengan negatif 6. Itu je. Senang je kan? Boleh Wan. Okey, C. Macam mana C? Tulis 2 implikasi berdasarkan ayat berikut. Nak tulis 2 implikasi ni senang je kan? Bukan? Sekarang ni dia dah bagi jika dah hanya jika kan? So kita nak tulis implikasi satu ni jika P maka Q. Dalam kedua pula kita terbalikkan, kita tulis jika Q maka P. Faham. Okey. Cara dia kalau ikut cikgu senang je kan? Mula kita buat apa? Kita tentukan mana P, mana Q dia. Faham? Okey. So macam ni. 2 garis adalah selari jika dan hanya jika susunan garis itu dah sama kan? Okey. Yang mula-mula ni P. Ni sampai mana Selari. Sampai sini. Ini P. Sampai selari ni P. Kan? Lepas tu dia punya Q dia lepas perkataan jika dah hanya jika. Yang ini Q. Yang ini Q. Faham? So, mula-mula kita tulis jika P maka Q. So kita tulis jika apa dia? Jika 2 garis adalah selari, maka kecurahan 2 garis itu adalah sama. Adalah selari, maka okey, itu yang pertama, faham? Kedua terbalikkan pula. Tulis Q dulu. Jika kecurahan 2 garis itu adalah sama, maka 2 garis selari. Maksudnya bila jika itu je. Kan? Maksudnya yang pertama ni kita tulis jika P maka Q. Bentuk dia lah, ni bentuk dia kan? Format dia. Yang kedua terbalikkan jika Q maka P. Jadi sebab tu langkah pertama dia kalau cikgu sarankan kita buat ni dulu kan. Tentukan mana P mana Q dulu kan.
Bila kita dah tentukan mana Q pun dah kita tulis. Ya. Oh, okey. Faham yang ni boleh ya? Faham, Okey, boleh. tengok D. D macam mana? Okey, D ni macam mana? Kita keluar agak exam tak dapat. Okey, yang ni kita kena buat kita kena buat formula sebenarnya. Kan sebab kita nak dapatkan dia punya turutan nombor seterusnya berapa kan. Maksudnya kita nak dapatkan satu formula supaya kita boleh kira nombor berikutnya betul berapa nilai dia. Senang je ni. Okey, kat sini kalau soalan macam ni, yang ini jangan tengok, belah sini tak payah tengok. Ni tak payah tengok. Tengok kat sini je. Kan? Okey, mana yang sama nampak ni? 3 3 3 3 kan. Setiap hari ni semua ada 3 betul? Betul. Ni kita kekalkan tulis 3. Oh. Okey, mana yang ada turutan nampak? 1 2 3 4. Okey. Yang turutan ni kita ganti dengan n. Ganti dengan n. Ganti dengan n. 3n lah. Lepas tu nampak kan depan ni nombor kuasa 2 ni sama kan? Setiap baris ada kuasa 2 betul? Okey, yang ni kita kekalkan. Kita tulis kat sini. N kuasa 2. Lepas tu tolak lah. Ada operasi tolak kan? Semua ada operasi tolak. Okey, tolak. Okey, lepas tu kan nampak. Sini ada lagi turutan nombor kan? 1, 2, 3, 4. Yang ada turutan ni kita gantikan dengan N juga. Oh, okey. N. Okey, yang ni baru dapat 1 markah kan? Yang baru dapat 1 markah. Okey. Seterusnya, letak koma kat sini. Letak koma. Panjang nak komanya. Okey, koma kan? Bagi tahu N tu sama dengan berapa? Dia mula dengan nombor berapa? Tulislah 1, 2, 3, 4. Lepas tu tulis koma, dot, 3 dot. Sekurang-kurangnya ada 3 dot. Okey. Kan, lepas 4. Lepas 4 tu letak koma 1, koma. Ni koma. Lepas tu baru ada 3 dot. Sekurang-kurangnya 3 titik. So soalan ni 2 markah ni. Ya. Maksudnya formula dia 1 markah. Yang ni 1 markah. Tapi kalau formula salah, tak adalah markah belakang ni. Ya, formula tu kena betul. So macam tu cara dia kan. Nampak yang ada turutan je ganti dengan N. Kan ada 1 2 3 4 kan, ada 4 berjujukan kan, nombor berjujukan tu. Yang ni kita ganti dengan N. Okey. Pergi soalan nombor 2. Okey. Nyatakan sama ada ayat berikut pernyataan atau bukan pernyataan. Lagi sekali. Ni pernyataan ke bukan? Bukan pernyataan. Pernyataan. Okey, betul. Bukan. Bukan. Sebab kita tak tahu P apa kan? Senang je kan? Kita tak boleh nak bagi tahu benda ni betul atau benar atau palsu, betul tak? So bila kita tak boleh bagi tahu dia benar atau palsu, dia bukanlah pernyataan. Ya. So kena tulis dia bukan pernyataan. Ya, kena tulis ayat lengkap. Bukan, ya. Jangan tulis bukan je, kena tulis bukan pernyataan. Kalau tulis bukan aja salah. Tak diterima. Dia kena tulis penuh ya, bukan pernyataan. Baru dapat 1 markah. Okey, B. Lengkapkan pernyataan berikut dengan menggunakan pengkuantiti semua atau sebilangan. Okey, yang ni kena tahulah. Berkaitan fakta matematik kan. Kalau kita tak tahu fakta, macam mana kita nak gunakan semua ke sebilangan, kita pun tak tahu, betul tak? Okey, tengok. Persamaan kuadratik mempunyai 2 punca yang sama. Yang ni faham tak? Square root tu, adakah dua-dua punca sama? Ke kadang-kadang ada yang berbeza? Ada yang berbeza kan kadang-kadang kan? Jadi kalau ada berbeza, maksudnya apa? Sebilangan ke semua? Sebilangan. Yes, sebilangan kan. Sebab ada yang berbeza, betul? Ni sebilangan lah ni. Senang je lah kan. Sebilangan. Yang ni kalau fakta matematik senang boleh lah kita faham kan. Tapi kalau susah tu kadang-kadang kita tak tahu kan lah. Okey, C. C dah macam tadi punya soalan. Tulis implikasi. Ni bukan. Sini converse. Apa benda pula converse ni? Akas benda. Ingat akas apa? Terbalik kan. Kan kita tahu kita punya implikasi jika P maka Q kan. Betul? Kalau akas kita terbalikkan, kita kena tulis jika Q maka P. Terbalikkan. Jika 2N adalah mengenap maka N adalah nombor genap. Begitu?
Betul. Itu je lah. Kan? Kalau berganti Sebab ini bentuk jika ini P kan. Yang asalnya ini Q, betul. Betul. Jadi bila akas ni maksudnya terbalikkan je. Kena faham dia? Terbalikkan. Kita tulis jika Q maka P. Sebab tu kita tulis jika 2N adalah nombor genap maka N adalah nombor genap. Okey. Soalan ni berapa markah sebenarnya? 2 markah soalan ni Yang ini kalau kita tulis akas dia tadi kan baru 1 markah. Dia kena tentukan sama ada akas tu benar ke atau palsu. 1 markah lagi. So macam mana nak tentukan dia? Benar ke palsu agak? Benar. 2 nombor genap. Cuba gantikan N tu dengan apa-apa nombor genap. 2 lah kita ambil kan? Benar. Kita ambil N tu contoh nombor 2 kan? Nombor genap, betul? Betul. Okey, cuba kita gantikan. Jika kita ambil yang akas dia ya. Okey, maka 2N. Okey, 2N maksudnya apa? 2 darab 2, betul? 2 darab 2 apa? 2 darab 2 apa? 4 kan? Okey, 4 tu nombor genap ke bukan? Nombor genap. 4 tu adalah nombor genap bukan? Genap kan? Jadi betul lah tu. Maksudnya bila kita ganti di kedua-dua belah, dia punya nilai dia tak bercanggah. So akas ni adalah benar. Ya. Dia kena ganti macam ni. So maksudnya kalau kita ganti 2N adalah nombor genap. So 2N maksudnya 2 darab 2. 2 darab 2 dapat nombor genap 4. Nombor 4 kan. So maksudnya sini kita ganti 2 ni betul lah nombor genap kan. So kita gantikan juga sini. So memang 2 tu adalah nombor genap, betul? Betul. So akas ni benar. Dia kalau ada bercanggah baru kita kata palsu. Okey. D, last kali. Yang ni macam mana? Tahu. Buat satu kesimpulan. Okey. Yang ini adalah lawan bagi yang tadi. Macam tadi, soalan tadi mana? Yang ini kan? Ini kesimpulan secara arohan. Arohan ni kita boleh kata dia buat formula. Kan? Kita ciptakan atau terbitkan satu formula. Nampak ni formula dia kan? 3N kuasa 2 tolak N kan? Ini formula. Betul? Betul. Tapi untuk soalan yang didaksi, okey. Ini didaksi kan, dipanggil kesimpulan secara didaksi. Yang ini kita guna formula. Itu beza dia. Tadi buat formula, yang ini guna formula. Tulisnya tu lah. Buat nota sikit kan. Yang ini guna formula. Kan nampak formula dia kat dalam soalan tu. Formula dia apa? 1 tolak 2 per N darab 180 kan. Ini formula dia. Macam tadi, yang tadi kita buat formula. Maksudnya ni apa? Arohan. Mana soalan dia? Ni kan arohan ni adalah buat formula. Itu beza dia. Satu buat, satu guna. Ni buat formula. Buat nota kat situ sikit. So faham apa beza arohan dengan diduksi. Okey, macam mana kita nak guna formula ni? Formula ni kita guna mula. Maksudnya kita kata diberi sudut berlaman bagi poligon sekata, ni formula dia. Ni formula dia. Maksudnya kat sini bila guna ni apa maksudnya kita nak gantikan nilai N tu. Kan? Ini formula dah bagi. Okey, dia kata buat satu kesimpulan secara didaksi tentang sebuah oktagon. Oktagon kita kena tahu N tu berapa nilai dia. Berapa sisi oktagon? 8. Berapa oktagon? 8 kan? Bukan 10 ya. Oktober bukan, tak ada kena-mena dengan Oktober ya. Ni oktagon 8. Jadi N ni yang kita ganti 8. Cuba guna kalkulator. Nak ganda kalkulator. Boleh tak guna pun boleh kan. Maksudnya 1 tolak 2 bahagi 8 dalam kurungan. Lepas tu baru darab dengan 180. Negatif 4. Gunalah. Negatif? Ya betul. 1 tolak 28 negatif ke? 1 tolak 2 per 8. 135. Jawapan dia 3/4 kan? 3/4 darab 180. 135 kan? Betul 135? Betul. 135. Itulah jawapannya. 35. So jawapan soalan ni pun 2 markah. So mana markah dia? Pertama jalan kerja ni kan. Maksudnya kita tahulah guna kita ganti dengan 8 tu kan.
Lepas tu markah kedua jawapan dia. Soalan ni pun 2 markah. Sama macam tadi 2 markah juga. Okay. Boleh Boleh. Dah 9.28 dah. Sempat ke satu soalan lagi kot. Tengok. Okay, kita try satu soalan lagi. Lepas tu habis dah. Okay. Tengok lagi. Okay, yang ni kita sama minggu depan ya. Okay. Bab apa ni? Bab kecerunan dan garis luas dan kecerunan di bawah graf kan. Satu lagi bab kebarangkalian. Yang ni pun 2 soalan banyak markah ni. Dua-duanya markah dia 6 markah. Ya. Ni sama minggu depan. Okay, cuba satu soalan lagi sebelum kita mengakhiri kelas kita hari ni. Soalan 4 lah. Cuba soalan 4. Nampak. Okay. Senang. Okay. Soalan 4. Kenyataan ke bukan tu? Penyataan. Betul ke bercandaan? Macam mana cikgu cakap tadi? Boleh ke kita tahu X berapa nilai dia? Tak tahu. Tak tahu X berapa kan? Tak tahu? Bukanlah. Penyataan. Jadi jawapan dia bukan penyataan. Sebab apa? Sebab X kita tak tahu kan nilai dia berapa, betul? Betul. Jadi ini bukan penyataan Okay. B. Tulis 2 implikasi. Ni senang lah kan? Macam tadi kan? Mula kita tulis apa? Jika P maka Q. Jika Q maka P. Jika apa? Perimeter pentagon sekata DEFGH ialah 50 cm, maka sisi pentagon sekata DEFG ialah 10 cm. Betul? Itu yang pertama. Yang kedua, terbalikkan. Pentagon sekata. Jika sisi pentagon sekata DEFG ialah 10 cm, maka perimeter pentagon sekata DEFG ialah 10 cm. So soalan ni 2 markah lah kan. Soalan ni 2 markah. Ya. 1 markah bagi setiap. Okay, C. Hujah kita tak bincang lagi kan. Macam mana soalan C ni? Hujah. Dia hujah ada 3 bentuk. Kan? Ada bentuk 1, ada bentuk 2, ada bentuk 3. Yang ni adalah bentuk 2. Bentuk 1. So macam ni lah kalau bentuk 1 ni. Dia bentuk 1 ya. Kita panggil bentuk 1. Dia kena bentuk dulu pattern dia, baru kita boleh lengkapkan hujah dia. Okay. P1 ni apa? Premis 1 ya. Cikgu lengkapkan guna P1 je. Semua A, ya, semua A adalah B. Okay. Premis 2, P2 dia bentuk dia. C adalah A. So, dia punya kesimpulan dia, bentuk dia macam mana. Bila C dah kita kaitkan dengan A, maka C juga adalah B. Okay. Ini bentuk 1 punya format. Maksudnya pattern dia lah kan. Maksudnya kat sini kita kena kenal pasti mana A, mana B, mana C. Baru kita boleh lengkapkan dia punya hujah ni. Okay, cuba tengok. Mana A dia? Semua. Nampak ada perkataan semua, betul? Ada semua kan? Ini bentuk 1 lah ni. A dia mana? Trapezium tu lah kan? Betul. Okay. Yang ini adalah A. Dan untuk dia. So, yang ini adalah A. Semua A. B dia mana? Semua trapezium. Mempunyai. Sisi selari. Yang ini adalah dia punya B. Kan? Mempunyai 2 sisi selari. Okay, cuba kita tengok dia punya conclusion dia. ABCD mempunyai 2 sisi selari. So ABCD tu mewakili apa? C kan? C. Yang ni lah C kita. Ni C ni. Ni C. Okay. Mempunyai 2 sisi selari. Okay, 2 sisi selari ni apa dia? A ke B? B kan? Ni B. Ni B. Maka bila kita nak tulis premis 2 ni lengkap dia, dia mesti bentuk dia C adalah A. Macam nak tulis? Semua trapezium je ambil. Pakai semua trapezium. So macam mana ayat dia? Semua trapezium. Tak Tak boleh macam tu. Dia mesti tak ada.
Okey, dekat tengok sini ya. So A, B, Ashraf C, tengok sini. D semua Dekat. adalah semua triple. Betul. Ayat dia. Kita kena tulis C dulu Ashraf. Semua tak payah kan. Dekat premis 2 dia tak ada perkataan semua. Dia terus dia punya subjek C tu kan. C ni kita kata subjek lah ni kan. Maksudnya kita tulis kat sini A, B, C, D adalah trapezium. Itu je. Trapezium. Sebab apa kita nak kaitkan C dengan A kan. Sebab A ni kita tahu trapezium tadi kan. Jadi kita tulis A, B, C, D adalah trapezium. Satu markah. Okey. Soalan last D. Ini bentuk apa? Bentuk didaksi kan? Didaksi. Maksudnya apa? Ini guna formula. Nampak formula dia mana? Formula. Ni formula dia. Ni. 1/3 pi J kuasa 2. Okay, formula. Jadi sekarang ni kita nak guna formula, maksudnya kita gunalah, maksudnya kita gantikan. Kita gantikan nilai J kita berapa, T kita berapa kan? Nampak dia bagi sini. J dia 7, T dia 10. Pi dia boleh tekanlah kalkulator kan. Pi dia berapa? Sama ada nak ambil 22/7 ataupun 3.142. Mana-mana lah. So kira je kan, guna kalkulator 1/3 darab, kalau nak ambil pi 3.142 boleh 3.142. Okey, darab dengan dia punya apa? J dia, jari kuasa 2 ya. 7 kuasa 2. Lepas tu darab dengan tinggi dia berapa? 10. So dapatkan jawapan dia. Apa? Nilai dia. 513. 7 darab 3.142 darab 7 kuasa 2 darab 10. 513 kan? 513.19 betul tak? 513.19 dapat? Dapat. So ini guna formula. Okey. So itu sajalah untuk malam ni. Ada apa-apa nak tanya? Ada apa-apa kemusykilan? Wan macam mana? Okey, malam ni? Bila trial? Trial bila? Wan? 10. Trial SPM. Bila tarikh? Bulan 10. Bulan 10. Okey, samalah dengan sekolah cikgu. Tarikh tak tahu bulan 10 lah kan? Masa awal lah kot. Sama 10. Ashraf pun sama kat bulan 10. Mana? Kelantan ke? Korang ni? Tirang. Johor. Ya? Penang. Okey. Johor. Johor ya. Cikgu kat Perak. Perak pun samalah. Perak pun bulan 10 juga. So kita ada lagi 3 minggu lagi kan sebelum trial. Okey, so kita sambung minggu depan insya-Allah dengan apa? Soalan yang tadi tu kan. Ataupun cikgu akan tambah lagi lah untuk minggu depan ya. Okay, so untuk minggu depan insya-Allah kita cuba dulu hari Khamis kan. Kita try dulu hari Khamis. Wan boleh ke hari Khamis? Khamis malam pukul 8. Ashraf okey kan hari Khamis kan? Okey. 8. Okey. Okey. Tapi kalau macam cikgu ada hal ke apa-apa ke, itu kita tulis Sabtu ataupun Ahad. Itu je lah. Ya. Apa-apa cikgu akan confirm balik lah. Okey. So itu saja untuk malam ni. Okey, jumpa lagi minggu depan insyaAllah. Terima kasih cikgu. Okey, sama. Assalamualaikum. Okey. Ya.